Burung bayan, si burung kelicap, terbang mari, dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap. Ajaran Nabi wajib diikut. Three, two, one. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini. Insya-Allah pada hari ini bersama dengan Ustaz Razman kita akan meneruskan pembelajaran pendidikan Islam tahun 4. Sebelum itu, marilah sama-sama kita memulakan kelas kita hari ini dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita pada bidang hadis, unit yang pertama dalam tajuk memuliakan tetamu. Dan insyaAllah kali ini kita akan melihat pada bahagian yang kedua. Murid-murid boleh semak pada buku teks muka surat 52 hingga 54. Murid-murid, di akhir sesi pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid akan dapat memberikan 3 contoh adab memuliakan tetamu dengan betul. Seterusnya, murid-murid akan dapat menganalisis kepentingan memuliakan tetamu dengan menyatakan sekurang-kurangnya 3 kebaikan memuliakan tetamu. Marilah kita mulakan dengan melihat apakah adab-adab memuliakan tetamu. Adab memuliakan tetamu yang pertama adalah menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Apabila orang datang ke rumah kita sebagai tetamu, sambutlah dengan berjabat tangan dan juga dengan senyuman yang mesra sebagai tanda kedatangan itu diraikan oleh kita sebagai tuan rumah. Kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Memberi salam kepada tetamu ataupun tetamu memberi salam kepada kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanyalah khabar. Contohnya, apa khabar hari ini, sihat, lama tidak jumpa dan sebagainya. Tanda memuliakan dia sebagai tetamu. Seterusnya, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Apabila tetamu datang ke rumah kita, pastinya tetamu ingin duduk. Jadi sediakanlah satu ruangan untuk kita boleh duduk dan berbicara dan sebagainya, supaya tetamu merasa selesa ketika berada di rumah kita. Sekiranya tetamu ingin menginap di rumah kita, sediakanlah pula tempat untuk dia berehat yang selesa. Moga-moga dengan kedatangan tetamu tersebut akan membawa berkat dan rahmat kepada kita dan kepada
rumah kita, insya-Allah. Seterusnya, menyediakan juadah kepada tetamu. Juadah ini tidak kiralah dalam bentuk apa sekalipun. Juadah paling sederhana pun tidak apa. Sekadar menyediakan juadah, tetapi sangat digalakkan sekiranya tetamu itu hadir dan kita tahu akan kehadiran dia, sediakanlah juadah yang bersesuaian. Seterusnya, memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Sambutlah ataupun layanlah tetamu kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh senyuman dan ramah mesra, dengan penuh berlapang dada, agar tetamu itu merasa kehadirannya dalam rumah itu disambut dan diraih dan tidak ada yang berasa kecil hati. Murid-murid, sekarang mari kita lihat pula apakah kepentingan memuliakan tetamu. Kita akan lihat pada buku teks muka surat 54. Mari bersama-sama dengan Ustaz kita nak berpantun. Semai peria bersama kawan, ditanam rapat, pagar dibuka. Rahmat kurnia, kukuh perpaduan, pahala dapat, masyarakat suka. Biji korma usah dimakan, dimakan kuda dalam bejana. Silaturrahim sama kita eratkan, itu tanda iman sempurna. Burung bayan si burung kelicap, terbang mari dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap, ajaran Nabi wajib diikut. Mengail puyuh di tepi perigi, kain disidai tak nampak bayang. Muliakan tetamu, pekerti terpuji, baru tersemai kasih dan sayang. Sekarang, mari kita lihat isi penting daripada pantun sebentar tadi yang berkaitan tentang kepentingan memuliakan tetamu. Pertama, kukuh perpaduan. Bermaksud, apabila kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, ia akan mengukuhkan perpaduan sesama kita. Sebagai contoh, sekiranya tetamu yang datang ke rumah kita itu adalah tetamu yang bukan Muslim, apabila kita raikan mereka, pastinya ia menggambarkan satu suasana yang harmoni. Walaupun kita berbeza agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya, tetapi dengan kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, ia menunjukkan perpaduan itu dapat dibina dan seterusnya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman sejahtera. Seterusnya, dapat pahala. Dengan mengamalkan adab memuliakan tetamu, kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Dan pastinya yang lebih penting, kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, silaturrahim dieratkan. Dengan kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, pastinya hubungan sesama kita akan lebih kukuh dan lebih rapat. Kerana lebih-lebih lagi kita sebagai saudara semuslim, sepatutnya kita menjaga hubungan sesama Islam itu. Seterusnya, ikut ajaran Nabi. Sebagaimana yang kita tahu, hadis ini adalah hadis daripada Nabi SAW. Apabila kita mengikuti hadis ataupun pengajaran daripada hadis ini, yakni tuntutan hadis ini, iaitu memuliakan tetamu, pastinya pada masa yang sama kita telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, disukai oleh masyarakat. Apabila kita mengamalkan adab memuliakan tetamu, kita melayan tetamu dengan baik, kita menyediakan juadah pada tetamu, berlapang dada dengan apa juga ragam daripada tetamu, pastinya kebaikan kita itu akan menjadi contoh kepada masyarakat yang lain.
dan mereka akan memandang kepada kita sebagai satu model ikutan mereka. Seterusnya, tersemai kasih sayang. Apabila kita mengamalkan adab, memuliakan tetamu, tiadalah persengketaan, tiadalah permusuhan sesama kita. Pastinya unsur-unsur negatif akan jauh daripada hubungan kita dan menyebabkan tersemai kasih sayang, aman dan harmoni di antara kita. Sebagai rumusan bagi tajuk memuliakan tetamu pada bidang hadis pada kali ini, menjaga adab dengan tetamu merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dituntut oleh Islam kerana ia merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Murid-murid, hadis ini adalah sebagai panduan kita dan perlulah untuk kita amalkan segala pengajaran hadis ini, terutama sekali tuntutan daripada hadis ini, iaitu untuk kita memuliakan tetamu. Kerana orang yang memuliakan tetamu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Insya-Allah, sekadar itu sahaja perkongsian Ustaz pada kali ini. Kita akan berjumpa pada pelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.